السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين بشأن الله الوالدين ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا وإن شئت سهلا. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا. اللهم انصر إخواننا من المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي يمن وفي الجزائر وفي كل مكان وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang mulia dan dirahmati, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang sama-sama terima kasih. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi ruang dan peluang kepada kita semua, ruang dan peluang untuk sama-sama percaya rata dan syurga dia. Allah masih lagi beri ruang dan peluang untuk tuan-tuan, untuk kita semua nak tambah kekayaan akhirat. Allah beri lagi ruang dan peluang tuan-tuan untuk apa? Untuk kita banyak-banyak istighfar kita agar rasa kesalahan kita berkurang. Peluang ni lah sebenarnya Allah beri pada kita. Sebab apa Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, untuk menyembah Allah. Apabila Allah kata macam tu, Allah kata aku tak cipta kamu melainkan dengan satu hikmah yang besar, kamu taat ibadat pada aku. Apabila Allah kata macam tu, maka kata ulama jangan buat main-main dengan ibadah. Kerana itulah tujuan hidup kita nombor satu. Jangan buat ringkas-ringkas dengan ibadah. Jangan buat mudah-mudah dengan ibadah. Jangan kita buat ibadah seumpama kerja sampingan. Sampingan usaha. Daripada pagi pukul 8 sampai pukul 12 kita bekerja keras. Pukul 12 hingga pukul 1 kita rehat sekejap. Kemudian masuk waktu solat kita pergi solat cepat-cepat. Kemudian teruskan semula urusan kehidupan dunia kita. Salah ibadah itu sampingnya. Kita dah ketepikan keutamaan ibadah yang menyebabkan Tuhan. Sebab itu dalam diri kita sebahagian daripada kita, apabila bertindak, apabila berkata-kata, apabila melakukan sesuatu, antaranya dipikirkan diri dia dahulu. Baik dah untuk aku, selamat tak aku. Fikir, bukan fikir agama, bukan fikir tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita tengok dalam apa kalau data lintasan untuk saya menguraikan dalam kuliah mudah-mudahan. Jadi ruang Allah ini Allah. Dan sama-sama untuk fikir macam mana ni nak supaya banyak berkalan, cukup berkalan. Masya Allah, tabarakallah, kita ni Allah tak uji sangat-sangat. Walaupun kematian itu kita tak tahu bila-bila masa, tetapi kita masih rasa selesa. Hari ini kita rasa selesa, esok kita rasa selesa. Pagi tadi subuh-subuh jumpa kawan saya, dia kata apa? Dia kata selamat tahun baru. Kita ada 12 bulan lagi dah tadi. Masih berbaki 12 bulan. Saya kata mungkin berbaki 12 bulan, habis 12 bulan semakin dekat nak mati. Bukan kata nak tempuh 12 bulan akan datang. 12 bulan akan datang tu, iya mungkin kita tempuh, mungkin orang lain yang tempuh. Tetapi kita masih dengan Masya Allah, tabarakallah. Allah beri ujian macam mana? Esok ada lagi. Lusa agak-agak mati tak ada lagi, tidak mati yang kisah. Minggu depan lagi, tak ada salah. Palestin, tuan-tuan. Palestin, saudara seagama kita di sana. Apa tanggapan sebahagian daripada mereka? Kalau toh hari ini kami kena mungkin esok. Kalau kami tak mati esok, mungkin lusa. Hidup sentiasa bersedia dengan kematian. Walaupun diuji sedemikian, tetapi ada kelebihan lain. Walaupun kita dengan keamanan, tetapi dia lebih kepada kelalaian. Mudah-mudahan Allah begitu. Minta maaf, suara rock sikit. Suara Rasulullah. Malam ni malam kedua saya mula cuba-cuba kuliah. Dan selepas 2-3 minggu rasanya saya dah kuliah. Baik. Allah. Kita sambung kitab Penawar Bagi Hati. Buka surat 9. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Baris yang ke 10 daripada atas. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالعلوم في الدار الآمنة. Masih dalam bab kelima. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan yang keji dan sia-sia.
Cara nak mensyukurkan nikmat Allah beri dapat mendengar, antaranya kata ulama, macam mana nak terima kasih pada Allah ni, beri 1, 2 telinga kita pula alhamdulillah, telinga orang lain yang ramai-ramai, apa dia dapat mendengar. Ada sebahagian segelintir tak dapat mendengar, cuma sehingga kita serupa ramai-ramai orang dapat mendengar. Tetapi tiap hari kita bangun, kita sedar daripada ketiduran, lalu kita tinggal minta orang kejut, bangun dah masuk waktu solat. Kadang-kadang kita terdengar azan Allah Akbar, kita tersedar. Tetapi di sana tersedar tu rasa tak berterima kasih dengan telinga yang masih mendengar. Ada rasa dah, alhamdulillah hari ini dapat dengar. Tak rasa, sedangkan nikmat mendengar itu besar atau tidak? Mana besar dengan duit kalau orang beri 1000 kali tak? Mana besar nikmat, mana besar nilai dia kalau orang beri 10,000? 10,000 duit, nikmat pendengaran, mana lebih besar? Ada orang sanggup operate telinga dia untuk dia dapat mendengar walaupun dengan 100,000, walaupun dengan 200,000, sebab tidak ada nilai. Tetapi kalau ada orang beri kat kita 1,000 pagi-pagi tu, macam mana kita terima kasih? Ambil dah, tahu rasa beri kat kamu, beri siapa suruh apa? Biar betul 1,000. Betul. Yang aku mimpi kau ni, mimpi ni. Tak sungguh 1,000. Oh, menit dulu kau dulu cium dan balik lagi lah. Tunggu dulu. Nanti aku suruh isteri aku masuk sedap-sedap. Hari itu je kena dapat 1,000 yang 1 tahun. Sekarang itu je. Tu pun kita hampir-hampir dia rasa suka. Tak tahu nak ucap terima kasih macam mana. Allah beri tiap hari, tuan. Bukan satu hari Allah beri, tiap-tiap hari. Tetapi ya Allah, kita ingat daripada dia hari sana, kita masih boleh mendengar dengan. Kenapa teringat? Itu persoalan. Tak dapat dengar, lupa tak ingat. Ya Allah, kamu beri. Kalau ada orang beri, setiap hari dia masukkan duit tak? 100 hari. Tahu tak orang itu, esok cek kau 100. Terima kasih. Lusa cek kau 100. Terima kasih. Sentiasa ingat pada orang yang memberi. Tetapi nikmat Allah misalnya lupa. Sebab apa Allah tak ada dalam diri kita? Kenapa Allah tiada dalam pemikiran kita? Kenapa Allah sedikit sahaja ingatan kita kepada dia? Ini persoalan. Ini masalah hakikat kita sebagai orang Islam. Kita lebih ingat pada benda lain supaya pakai Islam. Ingat dengan rezeki dia, ingat dengan kerja dia, ingat dengan makan dia, ingat dengan hobi dia. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sama-sama fikirlah, tuan-tuan, kita fikir. Allah beri nikmat ni, kamu kena terima kasih. Cara nak terima kasih pelihara daripada mendengar perkara yang haram, bercerita dan sebagainya. Maka lazimkan olehmu memelihara pendengar engkau daripada perkataan keji dan sia-sia, kerana mereka yang menuntut dengar bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata. Dengar kamu dengar. Yang pertama, kamu kena terima kasih, nikmat dia sangat besar. Yang kedua, cara nak syukur, jaga daripada benda haram nombor 1. Dan kamu kena ingat daripada perkataan-perkataan keji. Kalau kamu tumpang dengar, maka kamu bersekutu, kamu dia bersobat dari segi kesalahan orang yang berkata-kata, dengan selepas kamu menatah telinga kamu yang dapat mendengar. Kadang-kadang kita rasa kita tak buat salah. Kalau orang tak belajar, dia tak salah. Tuan hidup cakap,
sedang cerita keburukan orang lain. Lalu kita duduk sebelah, kita dengar. Oh, dia duduk mengumpat, kita dengar. Tak apa, dua tu je mengumpat. Aku tak ada kaitan. Aku dengar je. Kita akan rasa macam tu. Kenapa rasa macam tu? Sebab tak belajar. Kita rasa aku tak ada salah apa-apa. Sedangkan kata ulama, orang yang mendengar bersekutu dari segi kesalahan dengan orang yang berkata-kata. Waduh, cakap orang itu sudah sempat tu Allah kata, kalau kamu dengan fa'arin anhum, maka kamu berpaling daripada mereka. Kalau kamu tak mampu nak tegur dengan baik, kalau kamu tak mampu nak cegah dengan penuh bijaksana, maka kamu berpaling dahulu, beredar dahulu daripada tempat tersebut. Tak nak bersekutu, tak nak bersama-sama dalam dosa tersebut. Apabila selesai, maka barulah kamu tengok dia dah tak nak apa-apa. Dia dah tukar topi, dah tak cakap orang, tak cakap kata baik. Barulah tuan-tuan kita boleh semula duduk dengan mereka. Tetapi berapa ramai orang yang boleh bangun di sana saudara seagama dia sedang memakan daging saudara seagama dia yang lain, dan kita panggil mengumpat. Tak dapat lagi. Itulah kita tu. Kita ni lemah sangat. Sangat lemah tuan. Kita dia sekuat. Asyadul bala al-anbiya. Seberat-berat ujian adalah para nabi, kata Nabi. Summal awliya, kemudian kekasih Allah. Summal amsal fa-amsal, kemudian semakin kurang dari segi ujian, berarti semakin kurang kedudukan orang tersebut di sisi Allah. Semakin kurang. Kita kawan ujian. Kalau diukur kita mana tuan-tuan, saya suka. Bukan suka saya sentiasa suka ingat dan suka sebut boleh saudara seagama kita di Palestin. Banyak sangat pengajaran untuk kita. Banyak sangat pengajaran. Bahkan banyak sangat teguran untuk kita sendiri hakikatnya. Kalau asal Allah tegur kita. Bisa saudara agama kita macam tu. Ada orang kat Malaysia ni tuan-tuan, kawan-kawan kita, bila sebut Palestin tak rasa apa-apa. Allahu Akbar. Tahu tak 2 hari lepas apa dia bom pula terbaru tempat kem pelarian Palestin. Oh, dia lah sudah dibom macam tu. Tak ada rasa apa-apa. Ya Allah, man la yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum, kata Nabi, barang siapa yang tidak mengambil berat urusan saudara seagama dia lain, dia bukan di kalangan mereka. Kamu bukan di kalangan orang Islam. Kalau sudah rasa tak rasa, ya Allah, tak ada cerita dalam Quran. Arab Saudi boleh tak rasa. Jangan cerita orang lain, cerita diri kita. Cerita diri kita. Apa tindakan kita? Allah cerita, tuan-tuan, apa kamu buat? Aku utus orang Nabi. Nabi itu pernah berpesan, siapa-siapa yang tak ambil berat tentang saudara seagama dia, maka dia bukan di kalangan mereka. Apa tindakan kamu di saat saudara kamu? Dan sangat-sangat dahsyat bila ini. Aku sangat-sangat tengok geosida, penghapusan, hapus dulu. Sebenarnya kita nampak pula biasa-biasa tak peperangan menghapuskan keseluruhan, sehingga mereka saudara-saudara kita di Palestin, tuan-tuan, 2 pilihan sahaja. 2 pilihan, majoriti mereka 2 pilihan sahaja hidup mereka. Apa dia? Mati di bom ataupun mati kelaparan. Allah, Masya Allah. Bukan pilihan hidup, pilihan dia mati. Kalau kamu hidup berapa bulan lagi, kamu tak akan ada makanan. Masya Allah, Tabarakallah. Kita kat sini makan nasi ingat. Bergahau sedang
Oh, ingat dari Allah. Sebagai aku bersama. Rezeki yang memberi nanti ke aku sendiri. Mereka kat sana semua tu macam kita, tak tergambar. Nak cari sekeping roti pun tak ada untuk dimakan, tak tergambar dalam hidup. Mereka hidup semua kita, tuan-tuan. Kedai roti, kedai ruci, kedai makan, kedai barang-barang segar. Tiap-tiap hari tak ada masalah. Tak tergambar nak cari sebiji nasi pun tak ada sekarang. Allah uji. Kita Allah uji apa? Yang paling Allah sayang, paling berat ujian. Kita Allah uji apa? Berkelari anak dengan layar. Sebab apa? Berebut channel televisyen. Tahu? Ayah nak tengok bola ni. Orang cerita sedar ni. Baik. Untuk tekan-tekan. Allah ujian tu ya. Tak boleh. Mana berharga. Ni dia ujian. Jika puasa apa depan rumah, rela tertekan 3 bulan. Tu je Allah beri ujian. Kecil tu ujian pun kita dah rasa nak mengamuk. Ya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Ujian dah kata play out malam. Pukul berapa? Pukul 10, pukul 12. Kita baru nak tidur. Mampu kipas. Mati ekor. Pukul 5 pagi baru ada. Apa yang dibawa kerja? Tak boleh tidur aku semalam. Mengamuk. Ni je ujian ni je. 3 bulan lebih lah. Saudara-saudara kita 3 bulan lebih lah. Duduk dalam rumah betul pun tentera Zionis masih pergi kacau. Dan duduk dalam runtuhan bangunan, tak ada tingkap pecah apa semua ada dan tidak tidur, masih lagi pergi cari. Anak biasa setakat dia nak pukul, setakat dia nak potong jari, tu biasa. Biasa. Anak perempuan diperkosa kanak-kanak, biasa, cuma tak didedahkan. Manusia kita, saudara saya bila tengok suasana, kita ni manusia seumpama tidak ada ujian. Seumpama Allah tak uji pun hakikat. Nak beritahu apa? Kalau kita rasa kita sedang diuji, sabarlah tuan-tuan, ujian yang kita terima sangat-sangat sedikit hakikatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan uji akan kamu, wahai orang-orang beriman, bisyai dengan sesuatu minal khawf, takut. Nombor 1, kita tak ada ujian takut. Tuan-tuan tak apa dulu kat sini. Dekat Syahadah ni, tepi masjid Baitul Haqqah ni, takut apa? Ustaz, kalau ketika pagi takut hantu pun tak duduk dah makan belakang ni. Tak ada hantu lah. Takut apa kita kat sini? Tak takut apa pun boleh kata semua. Tahu? Berapa kali kena nampak kat sini? Kita buat apa tak takut nak buat apa? Tuan-tuan pakai kain plekat, baju Melayu, pukul 5 pagi nak pergi masjid. Puan-puan tengok pun tak lalu lah ngaji ni. Dalam poket tinggi-tinggi buah tasbih lah, duit tak bawa. Tapi takut kena apa? Kita pun tahu tak bawa apa-apa. Nak buat apa? Ada Allah. Tuan-tuan, aku uji dengan ketakutan. Bisyai'in, adalah akan aku uji kamu dengan suatu minal khawf, takut tak ada ujian, takut tak ada kita. Minal khawf, dan apa? Tak ada juga. Rumah siapa tak ada makan? Semiskin rumah, insya-Allah kawasan tuan-tuan ini akan ada makanan. Mana lapar? Tapi lama dah tak ada KFC, Ustaz. Allahu Akbar. Sedap dia goreng tepung dia. Mari mas saya lah, saya goreng je tepung.
Nah, sampah tak boleh nak boykot. Nah, sebulan tak boleh dah, penuh sebulan. Orang yang kafir boykot sebagai mereka yang kesian dengan penduduk Palestin, sehingga bankrupt setengah-setengah KFC, setengah bankrupt setengah-setengah Starbucks. Kita Malaysia hidup hidup negara Islam. Terus saja tu ujian ni je, ujian kita bukan bom, tak boleh makan KFC, tak boleh beli Maggi tak boleh beli. Terkejut dia dengar. Saya sejak kecil orang tua Maggi Ustaz. Tak pakai Maggi tak tahu nak beli je ke tak. Baiklah 2 minggu kemudian Allah Akbar. Nipihnya ibadah kita. Saya berhenti beli Maggi. Mana-mana produk kita tengok orang sebab ada kaitan dengan Israel terutama. Tak apalah, kita boykot. Banyak lagi makanan boleh makan. Tapi hari itu saya pun dia jadi lupa tak lupa pergi ke dalam bawa anak, bawa kawan anak budak kecil ada je satu. Main kita pergi ke dalam okey, keluar kawan dia bawa dia sekali. Anak makan apa? Berarti jangan saya pesan Maggi. Dia bagi rumput, beli dah pergi makan ke dalam mana. Maggi hari satu, telur 2 biji, jangan kacau. Biar ada telur itu, tak nak aja lepur, telur apa aja lepur. Baik, ke saya pesan. Kawan anak saya yang ada satu. Ustaz makan Maggi. Israel Ustaz. Saya terkejut saya. Tegur saya. Ustaz ni sebenarnya orang bagus. Dia kata, saya sudah kenal kau ini. Ustaz ni saya tengok orang bagus, tapi Ustaz makan Maggi. Allah tegur. Allah tegur dari seorang kata-kata. Minum tak boleh juga saudara. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Makanan dia tak kebiasaan. Datuk moyang kita dahulu ubi kayu daripada lahir sampai mati. Tak ada apa-apa. Tak kebiasaan. Kawan saya cakap bila suku Nescafe Israel minum saya, dia kata rumah kau sejak daripada dulu sampai sekarang teh aja yang ada. Teh pun teh susu tak pernah beli. Tak biasa dah macam tu. Gula sekilo sebulan tak habis. Kamu ni betul-betul tak ada tengok IC. Tak habis gula sekilo sebulan. Tak habis. Dia biasa dah macam tu. Kawan tak ada masalah dia tak. Sebab kawan macam tu cara aja. Anak-anak kawan pun semua tengok gula manis. Tu ya. Sejak dulu sampai sekarang tak ada benda lain. Boleh je hidup. Ni je ujian tuan-tuan. Ni je, Masya Allah. Sikitnya ingat segala agama kita di sana. Orang buat macam-macam dikit lah. Orang buat FC tu kata apa. Orang buat McDonald tu dulu pemandu macam-macam dikit lah. Yang menghentam, membunuh dan apa dia menghancurkan dan harta kesalahan agama kita di sana. Allahu Akbar. Kecilnya ujian bisyai'in minal khawf wal ju' lapar tidak. Allah kata aku akan uji dengan aku. Siapa? Orang yang dia kasih. Aku akan uji dengan lapar. Siapa? Orang yang dia kasih. Wa naqsim minal amwali wal anfus, dan juga kekurangan dari segi harta benda. Tak kurang kita. Wal anfus, dan kekurangan dari segi jiwa. Berapa lama saudara-saudara kita mati? Boy, Allah dia uji. Allah uji di Palestin. Kalau ada 30 hari kuasa, kadang-kadang seorang 3 29 mati serentak, tuan-tuan. Allah kata aku uji. Kita ada 10 hari beradik, 3 tahun 4 tahun seorang baru tinggal. Ada yang tinggal hanya ayah, semua anak, semua isteri anak semua tinggal. Ada yang tinggal bayi saja, mak ayah
Aku akan uji bisa wanafsi minal amwali wa anfusi was-samara, dan juga buah-buahan bos makan-makannya. Wa basyir sabirin, barulah Allah beritahu apa? Dan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Macam mana nak masuk golongan orang sabar yang diberi berita gembira, yang dibalas dengan syurga? Macam mana kita nak masuk? Sedangkan ujian yang disebut tak berlaku dah kita. Tak berlaku. Mereka yang kita rasa berat hanyalah benda yang ringan. Itu saja. Suruh angkat air satu mandi, berat. Kamu kerja apa? Oh, saya kerja office boy, berat sungguh sebab dia angkat surat. Dia tak biasa angkat air satu mandi. Kerja saya cikgu biasa angkat pek je. Tu je, dia suruh angkat benda berat dan rasa tak boleh saya tak layak. Begitulah dia ibaratkan ujian hidup kita ni aja, tetapi kita terlalu lemah. Yang ni pun kita rasa macam ni. Rasa besar sungguh-sungguh. Pening pada sikit. Satu masjid beritahu, oh aku nikah je. Asalkan supaya wujud dulu lah. Sebab tadi Zohor supaya ada wujud ni. Orang kat sini tahu dah. Nak beritahu kat sana pula. Asalkan dah. Sudah aku penimpa. Dan nak suruh kalau boleh. Nak kasih semua orang tahu kita penimpa lah. Kenapa? Sebab kamu tak sabar. Ulama kata orang yang sabar, dia tidak akan mengadu kepada makhluk, melainkan hanya aduan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia orang sabar. Sebab tu orang apa dia bilang apa Allah ahad, tak ada yang mengadu kau ya. Allah saja. Allah. Kita rasa sedikit, apa saya sakit hati apa. Oh, kalau isteri macam tu. Malam-malam kita apa semua. Lepas tu esok kita pergi Mibeli. Semalam sakit hati, esok kita pergi Mibeli lah. Tengok dia punya sikit dah sakit, tapi cara dia sumpah sakit betul-betul. Kita rasa sumpah tak boleh pergi hospital ni. Dah esok Mibeli sihat, tak ada masalah. Tu dia ujian. Allah Akbar. Tak tahulah kita ni manja sangat dalam hidup kita, terlalu manja, sehingga kan tak seolah-olah tak boleh tersentuh sedikit pun oleh pujian, melainkan kita akan merungu, kita akan mengadu-ngadu, kita akan merintih, kita akan berkongsi-kongsi kesusahan kita dengan orang lain. Sebab apa? Sebab terlalu manja kita. Nabi pengajaran kemudian Allah uji kita, apa peranan kita, tuan-tuan. Semalam saya pergi kuliah ke Sungai Kandis. Bagulah imam dia terus dekat dengan doa guru nasilah dekat. Bagus, alhamdulillah. Setiap kali solat fardu dia dekat guru nasilah. Tanda kecanangan, masih prihatin kesesaran. Cuma saya kata kat dia, kalau saya doa kat Palestin, saya tambah satu lagi negara. Saya tambah Yaman. Kalau saya doa, Allah mansur ikhwanana minal muslimin al mujahidin. Ya Allah, tolonglah saudara seagama kami di kalangan orang-orang Islam, di kalangan pejuang-pejuang Islam, wal mustad'afin, di kalangan orang-orang Islam yang lemah. Ya Allah, tolong mereka di Palestin, yang berada di Palestin, wa fi Yaman, tambah satu lagi yang berada di Yaman. Sebab apa? Entah yang nampak terang-terangan membela Palestin sekarang adalah Yaman. Sehingga Yaman pun mereka sanggup tukarkan keamanan dengan kekacauan. Kalau kata mereka nasihat, tak apa. Kalau mereka ukur, panggil tentera bersekutu. Siapa nak join? Kita pergi seraya Yaman. Apa jeneral dia cakap? Saya lupa nama jeneral dia. Pakai kacamata. Muka serupa cikgu bahasa Malaysia, cikgu Islam muka.
Lembut yang muka jenderal, tapi dia punya ketegasan, Masya Allah, tabarakallah. Tengok, saya tengok muka jenderal dia, kalau tengok dalam Facebook apa, ya Allah muka dia macam kita kata sopan sangat. Sopan sangat. Kalau kita yang Malaysia ni budak-budak sivik dah yang bagi. Geng-geng sivik ni ada kelas langsung. Tengok muka dia, tapi Masya Allah, kita mereka nusulan apa, kita tak risau. Yang kita risau, adakah kita ada jawapan di hadapan Allah apabila ditanya apa yang kita buat di sana saudara agama kita dibunuh di Palestin? Dia jawab macam tu. Kamu risau mereka, kamu tak risau, kamu dengan Allah sis. Kamu risau biar nasi kamu, kamu tak risau kesudahan kamu di akhirat esok. Kehidupan kita. Sebab tu kata kadang-kadang kita hidup ni untuk diri sendiri, bukan untuk agama, bukan untuk Allah. Tetapi di akhirat kita nak syurga Allah. Kita hidup untuk diri sendiri. Kita Allah Ta'ala lebih postmortem dan masyarakat. Sehingga kan jenderal dia kata lagi, sekiranya suatu hari aku telah tiada, aku di barisan depan ni, kalau aku tak ada, mati oleh bunuh, aku mengharapkan kamu wahai aku yang akan menggantikan tempat aku. Bangkit dulu juta-juta rakyat bayar apa. Tunggu sebenarnya, tunggu sebelum kejadian. Kenapa? Ketua tentera dia sendiri cakap macam itu. Masya Allah, tabarakallah. Jauh negara dia. Satu negara pun mereka tak berani nak lawan. Tak berani lah. Kemudian Itali yang hantar kapal perang tak jadi dari Australia yang hantar tak mau lawan. Perancis yang hantar tak mau. Tinggal mereka seorang. Akhirnya mereka tak jadi tak sudah. Sebab itu kata Nabi, apabila kamu Islam di akhir zaman, kamu ditindas oleh orang bukan Islam. Tanya sahabat, adakah sebab kamu sedikit? Tidak, semasa itu kamu ramai. Tetapi kamu sebab boleh di lautan, dilumpas ombak berkecai. Tak ada kesatuan. Satu negara yang pun dah tak berani hakikatnya. Yang mereka kita rasa hebat-hebat, tak berani. Kalau Yaman bergabung, Iran bergabung, Iraq bergabung, Arab Saudi bergabung, Pakistan, semua kalau bergabung, siapa yang boleh melawan Islam? Terganggulah. Kenapa tak berani? Sebab oleh Islam dia pergi berperang bukan untuk menang, tetapi untuk mati syahid. Dan orang kafir dia pergi berperang, dia takut untuk mati. Itu kelebihan. Itu menyebabkan orang Islam itu sangat orang tak berani dalam. Pergi semata-mata mati syahid. Allah Masya Allah. Abu Ubaidah, ketua Brigade Kasar, tak apalah, kamu tak payah datang berperang. Cukup kamu kat Malaysia ni solat suruh berjemaah. Cukup kamu kat Malaysia ni hantar doa pada kami. Cukup kamu kat Malaysia ni jangan makan KFC. Tunggu ya. Kesuruh enggak pun. Kalau bukan kalau dengan Israel, kalau dengan paha ayam, bukan seekor ayam, paha ayam. Oh, tak tahu lah kita nak jaga macam mana ni. Tu kata KFC tu namanya bukan saya Ustaz, anak saya lah tu masalah. Itu dia kita. Allah, banyak. Kiket kata ayah boleh hidup tuan-tuan. Boleh hidup. Nasib tak nasib boleh hidup. InsyaAllah. Fikir kehidupan akhirat. Jangan semata-mata fikir kehidupan dunia. Ambil peranan tuan-tuan. Mudah-mudahan saya berfikir, ya Allah, apa aku nak jawab. Banyak soalan yang kita nak jawab di akhirat. Tetapi ditambah lagi dengan soalan terbaru yang akan disoal oleh mereka. Apa yang kamu buat di saat saya kamu, agama kamu bisa apa kamu buat.
Soalnya lain hanya dah sembahyang kita, tanggungjawab terhadap diri, bak cari rezeki, halal haram apa semua, tanggungjawab terhadap keluarga, isteri, cakap, akam, atau cakap bunuh agak mana telinga, jaga daripada yang haram. Nasi sebiji ditanya ambil kat mana, duit 10 sen ditanya dibelanjakan kat bawah mana. Tanggungjawab kita dengan orang lain banyak ditambah sama terbaru. Apa yang kamu buat? Apabila saudara seagama kamu dibunuh, dizalimi, macam mana kau kita? Allah sebatulah paling tidak kata ulama nombor satu, jangan lupa doa setiap hari satu. Ya mereka aku sentiasa doakan supaya mereka diberi pertolongan pada Allah. Nombor dua, wahai mereka, sesungguhnya aku boikot coba untuk lemahkan kemudiannya negara Yahudi dan Allah dengan cara boikot tidak membeli keluaran mereka. Ada. Yang ketiga, saya share tuan-tuan share lah ke kemudian kezaliman tentera Israel dan Allah share tuan-tuan ada Facebook, ada TikTok, ada share ke kemudian ada pemberitaan saudara-saudara Palestin share tuan-tuan. Biar dunia tahu siapa yang putih, siapa yang hitam. Berapa banyak dunia bukan Islam mula jelek, nampak kejahatan dan kekejaman Israel. Sebab tu tuan-tuan, sampai sekarang dah lebih 100 lebih wartawan tu dibunuh oleh tentera Israel. Sebab apa? Tanah kezaliman mereka disebarkan di dunia sampai depan FB kita, sebar tuan-tuan. Yang kemungkinan video, yang kemungkinan gambar video yang sampai ke FB kita, sampai ke TikTok kita tu, kemungkinan wartawan yang berjuang tersebut telah mati. Dia macam tu punya usaha nak tunjukkan kezaliman, biar dunia tahu, biar dunia bantu. Kita sampai depan Facebook kita bawa tahu nasi goreng Pattaya USA, menu resipi rahsia. Jadi kita share ni, kita share. Ni kalau cara bawa nasi goreng sepak, kita share. Oh, ni aku viral, share ke dalam kamu, hanya tu share lah. Ni pertama kamu pergi dah lagi kita ni. Ni kita pergi share. Manakala yang sepatutnya kita share, kita tak share. Tak kongsi-kongsikan. Zionis cukup tak suka. Sebab tu mereka buat macam-macam tuan-tuan. Mereka buat sehingga seumpama yang jahat itu oleh Palestin. Mereka buat rakaman di Tel Aviv. Mereka buat rakaman oleh Israel lagi ditemukan ke Nepok dan sebagainya. Rakaman supaya apa? Dunia nampak seumpama mereka juga diperlakukan sedemikian. Mereka buat rakaman tanah-tanah orang Palestin, beri senjata kat mereka. Pingus kata inilah antara pemberontak pejuang Hamas yang menentang kita sebelum kita dapat tangkap. Sebenarnya dia kakak oleh awal kan. Tengok dia sampai tahap macam tu, reka supaya dapat menandingi kejahatan sebenar yang mereka lakukan. Tapi sampai kat kita buat tak tahu. Mudah-mudahan tuan-tuan cakap waktu ni dah suara saya, tuan-tuan balik tidur lena juga, pakai nasi habis kan. Tapi mudah-mudahan dapat berfikir sikit. Itu je yang saya sebut dengan sebenarnya. Kalau soalan tak ada, supaya masuk sikit dapat dah. Kalau tak masuk pun tak apa dah, saya dah sampaikan. Terasa satu tanggungjawab. Ingat saudara saya, nak sudah 3 malam yang Allah ada rumah. Anak-anak prajurit kita yang ditawan, dibelanjakan, musim sejuk kat sana, dah sejuk, makanan tak diberi, dah makanan tak diberi, bahkan diberi dengan najis pun ada. 3 bulan, 2 bulan dia tawan oleh Palestin. Dia lepaskan cukup dah, jadi terbawa hidup. Jahat, tak boleh makan tuan-tuan, tak boleh makan. Dia tangkap tuan-tuan, ingat dia boleh makan. Kalau yang hidup dia bunuh, dia zalimi, dia tangkap dalam penjara, ingat tak boleh makan. Dahsyat daripada Allah.
Kamu hidup-hidup, anak budak-budak di tembok, bayi dalam tabung uji dibiarkan mati. Allah. Kalau kita kat sini masih tak buat apa-apa dengan beberapa tindakan tersebut, takut kita tak termasuk di kalangan umat yang Nabi mengaku umat yang takut. Kamu sekaya, tapi kamu bukan umat aku. Kamu berpuasa, tetapi kamu bukan umat aku. Kamu pergi buat umrah berkali-kali, tetapi kamu tak endah pun apa yang berlaku pada saudara kamu. Kamu hakikatnya bukan di kalangan orang Islam. Sebab apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sebab Allah dah beritahu orang Islam bersaudara. Apabila bersaudara nescaya, apabila bersaudara, dia akan prihatin terhadap saudara-saudara. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami dalam keadaan sehat dan sentiasa taat kepada-Mu. Ya Allah, kurniakan kepada kami pasangan anak-anak yang saleh dan saleh. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang banyak dan bermanfaat. Allahumma salli ikhwanana minal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Falastin wa fi Yaman wa fil Jazair wa fi kulli makan muslimin. اللهم أهلك اليهود ومن والاهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.